Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini kita teruskan saja lagi pengajaran dan pembelajaran kita. Okey, tentang bagaimana untuk menyusun sesuatu frasa, daripada frasa menjadi sesebuah ayat yang lengkap. Okey. Tak susah kalau kita tahu teknik yang betul, cara yang betul. InsyaAllah, saya yakin awak mampu membina, awak mampu menyusun frasa-frasa yang diberi, kemudian menjadi sebuah ataupun satu ayat yang lengkap dan tepat. Okey. Saya nak ingatkan semula, untuk membina sesuatu ayat, permulaan ayat mestilah dimulai dengan huruf besar. Itu tips yang pertama. Ataupun cara yang pertama lah. Yang kedua, di akhir ayat mestilah diletakkan noktah ataupun titik. Kejap lagi kita tengok macam mana. Apa yang saya cuba sampaikan. Kemudian macam biasa, mulakan kita punya latihan dengan baca dan faham soalan. Mana soalan? Ni dia soalan. Ni yang saya bulatkan ni ialah soalan. Soalan biasanya dia ada dekat atas sekali. Jarang-jarang rasanya tak ada kot soalan dekat bawah. Kalau soalan mesti berada di bahagian atas. Sebab kita akan baca dari atas ke bawah. Tengok. Soalannya ialah susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Maksud dia awak kena susun susun frasa-frasa yang diberi. Frasa-frasa tu yang mana? Frasa-frasa tu dalam kotak-kotak kelabu tu. Tengok, ni dipanggil frasa, ni dipanggil frasa, ni dipanggil frasa, ni dipanggil frasa. Ada banyak. Daripada frasa-frasa tu, frasa tu dia tidak tersusun. Macam mana yang tak tersusun tu, kita boleh lihat. Frasa yang diberi ialah, dalam gambar yang pertama tu, frasa yang di atas dibagi, menceriakan pondok bacaan mereka. Itu yang pertama. Kemudian frasa yang kedua dia, penduduk Taman Muhibah. Bagaimana kita nak susun frasa yang pertama dan kedua tu menjadi satu ayat yang betul. Satu ayat yang betul dan lengkap. Yang tepat. Betul, tepat dan lengkap lah. Boleh ke kita bina ayat menceriakan pondok bacaan mereka, penduduk Taman Muhibah. Jadi ayat awak tu jadi macam pelik. Kemudian kita cuba terbalikkan. Kita terbalikkan yang mana? Kita ambil yang ini dahulu. Penduduk Taman Muhibah menceriakan, tu ambil yang atas pula, menceriakan pondok bacaan mereka, dan letak titik. Kemudian bila awak dah kenal pasti, cara dia awak tulis. Bila awak dah kenal pasti, mana frasa yang pertama, awak tulis. Ni satu. Ni tulis satu. Contohnya. Kemudian lepas satu, dua. Dua mana? Frasa mana? Dua.
Inilah 2. Okey. Jadi awak kena gabungkan di bahagian bawah ni. Okey, bawah ni. Ni tulis mula. Penduduk Taman Muhibah. Frasa yang pertama tadi. Okey, kemudian menceriakan pondok bacaan mereka. Okey. Boleh faham, letak nombor senang. Okey, nanti awak susun saja di bahagian bawah ni. Okey. Okey, tak faham lagi tak apa. Kita lihat gambar yang kedua dan frasa untuk gambar yang kedua. Okey. Apa frasa-frasa yang diberi? Okey. Okey, frasa yang diberi, lihat yang lihat yang bertanda tu. Okey, yang saya bulatkan tu. Okey. Keliling pondok. Okey, keliling pondok. Okey. Kemudian Rina dan kawan-kawannya. Okey, kemudian yang terakhir frasa membersihkan kawasan. Okey. Kalau awak lupa, okey, sebelum ni kita dah cerita apa itu frasa. Okey. Frasa tu ialah deretan perkataan. Okey. Deretan beberapa perkataan. 2 atau 3 atau lebih perkataan. Itu frasa. Tapi melalui frasa tu dia awak tak berapa faham. Kalau nak faham dari frasa tu, kita kena tukar menjadi ayat. Tukar jadi ayat, baru kita boleh faham. Okey. Mari kita lihat gambar yang kedua dan frasa-frasa dan untuk gambar yang kedua. Okey. Keliling pondok, Rina dan kawan-kawannya, kemudian membersihkan kawasan. Okey. Dari ketiga-tiga frasa ni, okey, yang macam saya sebutkan tadi, okey, tips yang pertama ialah kenal pasti. Okey. Frasa mana yang menggunakan huruf besar? Frasa mana? Tengok. Okey, tentulah frasa yang ini. Tulis nombor. Okey. Jadi ini confirm. Okey. Confirm nombor 1 sebab yang lain-lain frasa yang 2 lagi tidak menggunakan huruf yang besar. Okey. Jadi itu frasa yang pertama. Okey. Jadi Rina dan kawan-kawannya, okey, lihat gambar Rina dan kawan-kawannya keliling pondok membersihkan kawasan. Betul ke? Rina dan kawan-kawannya keliling pondok membersihkan kawasan. Betul tak ayat tu? Tak betul. Okey. Jadi ayat yang betul ialah Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan ni keliling pondok. Ni yang ketiga. Okey. Kita dapat. Okey. Kita dapatkan. Okey, jadi ini nombor 1. Nombor 1. Nombor 2. Yang ini nombor 3. Okey. Nampak? Okey. Okey. Jadi ayat yang betul ialah, okey, kita baca ikut susunan nombor tadi. 1, Rina dan kawan-kawannya. Tulis dekat sini, Rina dan kawan-kawannya. Okey. Yang kedua tadi mana? Yang ni. Okey. Membersihkan kawasan. Dan yang ketiga ni. Okey. Ni yang ketiga. Okey. Keliling pondok. Keliling pondok, tulis kat bawah ni. Tulis cantik-cantik. Okey. Awal ayat huruf besar, akhir ayat jangan lupa letak titik. Okey. Macam tu. Okey.
Tak faham lagi? Tak apa. Tak faham lagi, kita lihat gambar yang seterusnya. Okey. Gambar yang ketiga. Ataupun kita letaklah ni gambar A, ni gambar B, ni gambar C. Okey, kita lihat gambar C. Okey, gambar C. Okey, gambar C ada gambar orang tengah tanam pokok, tengah tanam pokok. Okey, kemudian ada dua orang yang tengah menanam. Okey. Okey, kemudian kita lihat dia punya frasa-frasa yang diberi dalam gambar C. Okey. Frasa-frasa yang diberi untuk untuk gambar C. Okey. Okey, apa frasa yang diberi? Okey. Awak boleh lihat, okey, frasa menanam pokok bunga. Okey, di sebelah kanan dia di tepi pondok. Okey. Dan frasa yang terakhir dia diberi beberapa orang penduduk. Okey. Kalau ikut tips yang saya bagi tadi, okey, awak cari frasa mana yang menggunakan huruf besar. Sebab apa huruf besar? Kena cari yang huruf besar. Sebab awal ayat mestilah menggunakan huruf besar. Jadi mana frasanya? Okey, mestilah yang ini. Okey. Yang ini. Okey, nombor 1. Okey. Jadi frasa yang kedua yang mana? Okey, frasa yang kedua awak cari kata kerja. Kata kerja ni apa? Okey, biasanya kata kerja lah. Okey. Memasak, mandi, tapi dalam ni ialah menanam. Okey. Menanam pokok bunga, dan yang terakhir ialah di tepi pondok. Senang je. Okey. Cari frasa yang guna huruf besar, dan kata kerja. Kata kerja kata yang melambangkan sesuatu perbuatan. Menanam tu perbuatan lah. Kalau tepi pondok tu bukan perbuatan. Okey, tu tempat, tepi pondok. Okey, kalau menanam tu melambangkan perbuatan, kata kerja. Huruf besar, kata kerja, kemudian penerangan dia. Okey, di mana? Di tepi pondok. Okey, jadi ayat awak bila awak nak tulis dekat bawah ni, okey. Okey, awak susun semula. Ya, okey. Ayat yang frasa yang pertama, beberapa orang penduduk, tulis di bawah beberapa orang penduduk. Frasa yang kedua, menanam pokok bunga. Okey, kemudian kat bawah baris bawah tu tulis di tepi pondok. Okey, bila semua awak dah tulis, jangan lupa letak titik ataupun noktah. Okey. Okey, selesai untuk gambar C. Okey, jadi untuk gambar D dan gambar E. Okey. Saya nak awak susun frasa-frasa itu menjadi ayat yang lengkap. Macam kita dah bincangkan untuk gambar A, gambar B dan gambar C tadi. Okey, untuk gambar D dan E, buat sendiri. Okey. Melalui gambar-gambar yang awak dalam tu, awak boleh lihat, okey, semuanya menceritakan tentang bagaimana mereka bekerjasama menjaga kebersihan kawasan rumah dia, kawasan taman dia. Okey, Taman Muhibah. Okey, penduduk dia ni sangat baguslah. Okey, jaga kebersihan. Awak pun sama. Okey, kalau taman yang awak duduk, kampung yang awak duduk, buat gotong royong ke apa ke, bersihkan kawasan, awak pun
turut sertalah, terlibat dalam aktiviti tu. Okey. Bukan sahaja nanti kampung awak bersih, taman awak bersih, tapi awak juga dapat menjaga silaturahim. Okey. Kenal-kenal dengan jiran-jiran awak. Okey. Jadi gotong royong ni amat berfaedah lah. Okey, jadi jangan lupa juga, okey, tips untuk susun tu, okey, cari perkataan yang menggunakan huruf besar. Okey, kemudian cari frasa kerja, okey. Macam tadi, menanam, membersihkan, okey, menceriakan, okey, mengecat, okey. Itu semua ialah kata kerja, okey. Yang pertama huruf besar, yang kedua kata kerja, yang ketiga tu awak kena pandai-pandai susun sendiri ikut kesesuaian. Okey, baiklah. Itu saja untuk hari ini. Dan sebelum saya lupa, akhir ayat, ramai yang lupa letak noktah dan noktah ataupun biasa awak kata titik. Jangan lupa. Okey, itu saja. Okey, selamat belajar. Sekian, terima kasih.